Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ialah hari ini sebenarnya yang kita cakap tadi hari Sabtu, kan? Hari Sabtu kalau orang berjaya ni, okey, orang berjaya dia tak ada istilah hari lah. Alright. Dia tak ada istilah hari. Kalau orang tanya dia hari ni cuti ke? Kalau maksudnya hari ni cuti, hari ni lah kerja. Kan? Tapi kalau orang tanya hari ni kerja ke? Hari ni lah cuti. Jadi dia boleh berbagai keadaan, maksudnya menyesuaikan diri tentang masa. Kan? Jadi hari ini syabas kepada yang boleh join. Okey, mana tahu boleh ditambahkan ilmu. Kalau yang nak masak tak tahu resipi, insya-Allah tahu resipi. Dan kalau yang nak push tak tahu macam mana nak push ataupun cara nak memperkenalkan kita punya produk, insya-Allah mungkin akan dapat sedikit ilmu untuk lebih apa ni, maksudnya dia boleh menyampaikan lebih banyak benefit kepada orang di luar sana lah. Right? So sekarang ni kira orang cakap macam kita cerita ni periuk ataupun multi cooker, memang kalau setakat ini yang kita tengok memang the best lah. Alright. Jadi cuma ramai yang di luar sana masih kurang familiar untuk menggunakan apa ni multi cooker kuku ni. Jadi inilah maksudnya hari ini kita maksudnya kita akan tambahlah ilmu-ilmu kita. Alright. Yang mana yang maksudnya selama ni bukan kita tak ada langsung, kita dah ada kan, cuma mungkin hari ni kita dapat idea-idea baru. Alright. So untuk tidak melengahkan masa lagi, saya ingin memperkenalkan kita punya chef merangkap. Dia ni merangkap macam-macam ni. Merangkap kalau nak kira kerja hakiki ke ni saya tak tahu yang hakiki yang mana, tapi kalau kita tengok bilangan dia dah dah 3 lah. Dah 3 yang tetap dalam hidup dia yang kita nampak. Jadi kira biarlah dia yang memperkenalkan diri dia. Okey, kita jemput NM Farah. Dipersilakan. Terima kasih Tuan Haji. Terima kasih Tuan NCO. Terima kasih Puan Lina pun ada dalam ni. Dan yang surprisingly adik-beradik saya pun ada sini. Thank you Abang Zai. Thank you Kak Shikin. Thank you Kak Zai. Saya pun ada. Thank you Wana. Support. Okay. Okay, cerita sikit lah pasal P10 ni. Sebelum kita mulakan P10 ni, saya nak cerita pasal kenapa saya bring up asam pedas, oxtail asam pedas. Sebab oxtail asam pedas ni dari dulu saya memang suka makan lah. Tapi bila nak makan je kena pergi order dekat Hyatt. Hyatt Hotel tu satu pinggan macam ni pun dah RM68. Okay, lepas tu bila nak order balik-balik, yalah kalau kita gemarkan makanan tu, kita nak order balik-balik pun kena fikir lagi. Jadi saya mengambil keputusan untuk belajar macam mana untuk hasilkan oxtail asam pedas. Dan akhirnya dengan bantuan multi cooker, dulu yang selalu saya guna ni M10. So M10 ni bila kita masak, dia punya penghasilan oxtail asam pedas tu, dia punya ialah gravy dia tu yang lahir daripada penggunaan produk tu telah menghasilkan rasa yang sangat sedap. Dia bukan macam masak di kuali tau. So boleh cubalah. Cuba masak dalam kuali, cuba masak dalam M10 atau P10. So sampailah saya jadikan dia satu bisnes. Yang mana bisnes oxtail asam pedas ni yang paling popular sebab dia sedap dan orang dah rasa macam wah, boleh pula makan dengan harga yang jauh lebih murah berbanding dengan hotel. So itu tarikan dia lah. So untuk tidak membuang masa lagi, biar saya share sikit apakah kelebihan P10, okay? So saya share slides. Alamak Abang Din, saya punya host disable. Tolong ablekan saya punya host ni, nak share slide. Saya di Kota Kinabalu, Sabah ya. Boleh dah, boleh. Boleh dah ke? Okey. Okey, sikit pasal slide lah ya. Alright, okey, ni pandangan dia lah. Pandangan sisi, pandangan depan, pandangan belakang. Simple tapi sangat-sangat berguna. Okey, tinjauan produk. Okay, ini cara dia
punya periuk dalam tu ada berlian X-wall, dia ada cawan nasi sendok, okey. Ini nampak masa dia terbuka. Okay, nama model P10 bekalan kuasa. Ini kalau orang engineering dia tahulah berapa watt kena pakai. 240V 50Hz. Penggunaan kuasa 1150 watt. Kapasiti pemasakan 5 liter. Kapasiti 9 muat memasak. Warna badan ini dia ada ekstensi ni. 7.2 kg dan kepanjangan kabel elektrik 1.0 m. Panduan suara Inggeris dan Mandarin. Jabatan dia, kekuatan dia keluli tahan karat, penutup senang tanggal keluli tahan karat, periuk dalam dia macam ni dan dinamakan lapisan berlian X-wall. Bukan biasa-biasa, memang dia tahan. Pembungkusan getah lapisan berkembar. Okey. Panel kawalan di hadapan, tombol pengapit di depan, pemegang kunci dan juga penutup pengkhususan lembut di atas sekali. Ciri-ciri pintar produk. Periuk serbaguna, tekanan ekor. Okay. 1. Kedua, penutup senang tanggal keluli tahan karat. Ketiga, pembungkusan getah lapisan berkembar, pelepasan wap tanpa henti, lapisan berlian X-wall, sterilisasi auto dan juga mempunyai 14 ciri keselamatan. Masa memasak kita boleh preset dan kuku My Keep Warm ada. Mana lepas masak boleh ada dia punya Keep Warm mode. Penutup pengkhususan yang lembut, algoritma ni dia pintar lah dan laluan saliran air. Di mana air yang keluar kalau tidak ada saluran kan. Panduan suara dan kuku My Mode. Okey, apa dia ciri-ciri pintar dia? Kenapa perlu ada tekanan echo? Anda boleh meningkatkan kecekapan tenaga dan menjimatkan kos. Okey, sekarang ni kalau kita pakai gas stove kadang-kadang habis gas. Berbeza dengan bila kita ada P10 di rumah, selain daripada dia mempunyai tenaga yang kuat untuk memasak, dia boleh jimat elektrik pula. So ini adalah satu sebab kita boleh menjimatkan tenaga yang digunakan dalam elektrisiti kita. So anda dapat menanggalkan penutup keluli tahan karat sepenuhnya. Jadi kita punya kebersihan pun sentiasa terjaga. Ketiga, pembungkusan getah lapisan berkembar. Yang mana kalau brand lain, dia tidak ada ni. Jadi ini yang memberikan kualiti yang terbaik pada penerapan rasa nasi. Contohnya bila kita masak nasi itu dia mempunyai daya pengendap tinggi. Dia pengekalan rasa nasi yang lama, mengekalkan rasa nasi lembut yang baru dimasak dengan penguapan yang tidak bocor. Di tempat saya berniaga ni semua periuk kuku. That's why kadang-kadang customer cakap, "Kenapa nasi kamu ni lain rasa dia?" Ada satu customer saya, dia memang beli nasi kosong dari sini. Dia ingat kita punya beras, dia ingat saya pakai beras beras mahal. Sebenarnya bukan beras mahal. Dia dimasak menggunakan M10 dan P10. That's why penghasilan nasi dia sedap. So jangan tunggu lagi yang belum ada periuk ni, silalah beli. Okay, pelepasan wap tanpa henti. Sistem pelepasan kuku yang dipatenkan menjadikan pengeluaran wap melalui jalan lurus tanpa penyumbatan. So ini menyebabkan kita punya pelepasan wap tu very clear. Okay, very smooth. Lapisan berlian X-wall, apa kepentingannya? Lapisan berlian X-wall diamond yang kuat, cemerlang, menahan kepanasan yang tinggi, tekanan tinggi dan garam untuk memastikan rasa selamat dan sehat. Pensterilan wap. Okay, kita punya periuk juga mempunyai satu lagi mod untuk pensterilan wap. Dengan menekan butang auto clean, kita boleh membersihkan periuk secara menyeluruh. Panduan suara, okay. Pengguna boleh juga memilih My Mode yang mana kita boleh tukar. Kalau kita memasak guna tekstur dia ada tengoklah kalau kita memasak beras gaba, beras biasa, dia ada dia punya My Mode yang telah yang kita boleh pilih dalam kita punya P10 ni. Dan laluan saliran air menjaga rasa masakan lebih segar dan bersih, mencegah bau bakteria. Yang kadang-kadang kalau kita masak kan, kita punya periuk tu ada dia mengeluarkan bau. Tapi untuk P10, dia sangat bersih. Dia mempunyai laluan saliran air yang baik, menyebabkan makanan yang kita hasilkan segar. Tiada bau, tiada bakteria. Algoritma pintar, yang mana ini dinamakan
algoritma pintar ni dia membawa pengalaman masak selama 40 tahun ke dalam sistem. Memasak automatik canggih yang menangani penggunaan haba, masa, tekanan dan penggunaan tenaga. So ini adalah satu lagi yang boleh kita promokan dalam periuk P10 ni. Kecap pengkhususan lembut. Wap panas yang keluar dari periuk akan melalui penutup wap lembut dan dinding wap di dalamnya memberikan kecekapan pemanasan, pemasakan yang bersih dan mengurangkan bunyi. Tiadalah bising sangat kan. Okay, ke-12, muat pengaturan suhu my keep warm yang sesuai. Nasi terlalu berair, tambah nilai 2. Tetapan asal kosong. Oh, kita boleh adjust. Kalau dia yang dia cakap kalau dia terlalu berair, kita tambah nilai 2. So sangat-sangat very friendly lah this P10. Okay, kita boleh buat praset masak. Okay, paparan yang dibagi ni sangat-sangat friendly. 14 ciri keselamatan, overheat protecting, automatic steam, non-revertible safety device, remaining pressure, soft steam cap safety, lock checking safety, pressure control device, device for critical pressure. So kalau saya nanti saya akan share lah, okay, 14 ciri keselamatan dia ni sangat-sangat hebat lah. Okay. Kalau kita promo dengan customer pun tidak dapat disangsikan lagi, memang hebatlah P10. Okay, seterusnya bahagian operasi. Okay, nanti kita akan sekejap lagi kita akan buat ini dulu. Kita akan try sendiri. Okay, LCD display untuk penampakan lebih jelas. Menu selection kita ada. So boleh pilihlah menu nak masak apa, nak buat cake, nak buat roti, semua boleh. Nak masak sup tulang pun kadang-kadang kita ambil masa sampai 4 jam nak hasilkan dia lembut sangat-sangat. Tapi dengan kuku 1 jam pun sudah lembut. Okay, butang ni boleh preset, butang timer ada, butang keep warm ada, butang cancel ada, auto clean ada dan juga rise turbo nak cepat. Okay, penetapan asas dia, ini kalau kita nak buat auto clean, dia bagi inilah panduan. Tekan auto clean pilihan, tekan butang pressure cook untuk menyimpan pengaturan. Okay, penetapan asas fungsi dan peringatan. Okay, yang ini semua setiap fungsi yang kita mahu daripada P10 ini semua kena ada lah, sebab kalau tidak kita tidak akan dapat laraskan dia. So every ni ada. Contohnya kalau kita nak volume suara, tekan kali pertama dia punya auto clean tadi. So dalam kita punya P10 tu, auto clean ni dia memainkan peranan yang penting. Bila tekan sekali dia tetapan volume suara. Okay, tekan kali kedua tetapan suhu suam. Tekan kali ketiga suhu my mode keep warm. Kali keempat menu. Dan akhir sekali kalau tekan kali kelima dia punya bahasa suara. Sama ada kita pilih Inggeris ataupun Mandarin. Okay, mode masak. Nasi putih turbo, nasi gaba, nasi sushi, multi cook, bubur. Nak masak mode ketuhar boleh. Fermentasi roti dan juga makanan bayi. Ini mode masak banyaklah, dia 9 lah mode masak. Okey, ini lebih detail lah. Okay. Setiap apa yang fungsi yang kita mau gunakan tu, dia ada pengaturan dan dia punya measurement dia berapa lah. Tengok di sini nasi putih turbo, nasi gaba, nasi sushi, multi cook. Ni semua ada dalam slide ni lah ya. Bubur pun boleh makan bayi. Okey, perkongsian tambahan, demonstrasi memasak sup ayam. Ini contoh ayam lah. Okay, kalau ayam, sup ayam, ini simple je. Okay, periuk serbaguna 60 minit, sup ayam herba. Paras air cadangan maksimum 8. Bahan-bahan dia ayam, kentang, lebak merah, paket campuran sup ayam. Ini paling senang lah. Kalau malas-malas masak sekalipun, letak bahan-bahan ni, tutup, semua siap. Demonstrasi tambahan, ni bubur kacang merah. So banyaklah. Cuma hari ni kita mau masak oxtail asam pedas. Okey, yang ini kalau ada error dalam P10 tu dia akan maklumkan dengan kita. So that's why kita perlu betulkanlah, kalau tidak dia tidak akan berfungsi. Okey, tekstur ayam dan lobak merah periuk serbaguna.
Okay, kita sebelum ni saya dah sebut M10 dengan P10 kan. So M10 dengan P10 ni ada perbezaan dia. So ketahui perbezaannya. Tekstur ayam dan lobak merah sangat lembut untuk P10 berbanding M10 kerana tekanan yang dikenakan lebih tinggi. Okay, so ni boleh tengoklah contoh dia. So kalau anda hari ini berhasrat untuk memiliki P10, belilah hari ini. Harga produk dia murah-murah je. Harga produk dia RM70 sebulan, kalau nak cash RM1,500. Okay, sekarang mari kita tengok macam mana nak masak oxtail asam pedas, simple-simple lah supaya boleh merasa juga di rumah. Okay, saya cabut dulu laptop ni. Ada yang laju sangat ke? Boleh faham? Farah. Yes. Farah boleh join guna handphone, jadi guna handphone senang sikit tunjuk. Itulah tadi saya mau set kan, tapi tak pandai macam mana mau set. Handphone Farah tu join je guna link yang sama tu. Tadi tak tahu nak buka ni, apa tu background dia. Ni nakah kalau saya buat gini? Kak Farah masuk 2 account. Join link 2 account. Account? Satu phone, satu lagi phone. Cuba try dulu. Sudah kami cuba tadi tu, tak dapat. Okay. Dah nampak langsung Kalau saya kasih dekat lagi? Izzat punya phone ada? Actually ada phone tapi background dia tak boleh hilang. Tak reti nak buang background. Oh. Macam mana? kalau Roti buka handphone? Proceed je. Proceed lah. Proceed je. Bagi tahu kuat. Okay, ini sekarang boleh nampak ke ni? Saya pun tak tahu macam mana nak setkan ni. Okay, dan kepala saya pun sudah hilang. Nampak tak Bang Jen? Nampak tak? Asam pedas kuku tu dekat banting tu. Okey tu nampak. Boleh lah. Apa yang ada. Okay. Orang nampak, periuk nampak. Bahan-bahan tak nampak. Suara jelas tak? Suara kurang sikit. Suara kurang sikit. Tapi boleh lah, boleh. Nampak P10, nampak Boleh P10. dengar. Kuat sikit suara. Okey. Sebab dalam P10 ni, bila kita masak ekor ni, dia ada mengeluarkan minyak. So, saya tak akan masukkan minyak masa nak tumis. Tapi terpulang kepada tuan-tuan dan puan-puan, kalau nak tumis guna minyak boleh, tak ada masalah. Tapi kalau kita nak jaga kesihatan, gunakan minyak daripada hasil rebusan ekor tu dah cukup. Jelas tak? Okey. Sekarang dalam ni, tuan-tuan dan puan-puan, dalam ni adalah minyak yang dikeluarkan hasil daripada ekor tadi. Jangan tumpah dah. So, saya akan panaskan untuk tumis masuk dalam minyak rebusan ni. Minyak ni pun hasil daripada ekor ni tadi. Okay, cancel dulu. Kita pilih multi cook. Multi cook. Ya. Ya. Ya, tombol tu kena kunci. Okey, ini multi cook. Kemudian timer dia kita set 1 jam lah sebab ekor kan dia kita nak makan dia sedap, so kita kena lembutkan dia 1 jam, so 60 minit. So set timer dia 1 jam lah. Sebelum kita tutup, kita nak tumis dulu, kita biar buka lah. Okay, ni dia, bila dia bagi error macam ni, maknanya belum lock. Okay, so sekarang kita panaskan dia 60 minit sebab kita nak masak 1 jam kan. So sebelum kita tutup, kita tumis dulu lah menggunakan minyak daripada ekor tadi. So bahan-bahannya saya sudah share tadi. Saya boleh ulang baliklah bahan-bahannya. Air rebusan daripada ekor. Ekor tu terpulang lah. Nak masak 300 gram ke 600 gram ke. Tapi jangan banyak sangat sebab
P10 ni dia boleh sampai 10 sampai 10 liter ke tu. Dia tak boleh penuh sangat. Nanti penuh sangat tak boleh nak tutup. Lepas tu dia akan menjaskan masakan ni. Okay. Ini yang telah ditumis. Bawang, serai. Ni kita sudah tumis sedia. Sorry, kita sudah blender sedia. Sudah blender. Bawang putih, halia. Ada belacan tadi kan? Okay. Tunggu dia panas sekejap. Kalau dia dah panas nanti baru kita masukkan bahan-bahannya yang nak tumis tadi. Saya ada share dalam semua grup resepi masakan tu. Jadi kalau tak jelas nanti boleh tengok balik. So siapa yang di rumah tu tengah mengikuti cara penggunaan ni, awal-awal lagi dah memang blender lah. Bawang merah, bawang putih, halia, serai tadi blender habis lah. Sekarang ni dia punya bau minyak ekor tu dah nak naik. So kita masukkan lah ya. Ada punya sudut tu. Boleh kasih anak tak tu? Supaya Romel nampak. Nampak tak? Okay, biar kita tumis dengan minyak ekor tu sahaja, tidak menggunakan minyak lain lah ya. Okey, lepas tu ni yang saya sebutkan dalam grup, memang saya sudah sebutkan dalam grup. Kita ada jintan manis, satu lagi halva. Kalau tak ada halva pun tak apa, yang penting ada rempah-rempah ratus macam kayu manis, bunga lawang. Yang saya dah sediakan sini, asam keping. Ni bunga kantan. Actually bunga kantan ni penting sebab dia punya bau tu nanti dan rasa nikmat oksigen asam pedas tu akan lebih power lah kalau ada bunga kantan. That's why saya ada potong-potongkan bunga kantan di sini untuk dimasak sekali dalam oksigen asam pedas. Daun limau purut saya akan masukkan sekali semua lah. Okay. Dino tak dengar. Ada belacan sikit. Orang Sabah dia tak boleh makan pedas sangat. Kalau nak pedas kena banyak lah ni. Ini cili kering yang telah di blender. Bunga kantan kali kan? Ceng, bunga kantan kali. Aku sudah bunga kantan. Pergi bunga kantan lagi. Okay, dia punya bau. Boleh nampak kan? Boleh nampak kan Bang Din? Nampak. Nampak. Kalau boleh makannya tapi lebih sikit. Dah cukup lah bunga kantan dia. Ini ada gula tu lagi. Tidak apa, saya ni minta saya punya pembantu yang sediakan ni, saya nampak gula. Jangan ada gula. Boleh belakangkan sikit tau. Kak, kalau try belakangkan sikit yang apa tu? Akak pakai handphone ke tu? Kak Farah pakai handphone ke ada orang pegang tau? Ada orang pegang Pakai laptop, ada orang pegang tu. Oh. Mungkin boleh ke belakang. Bau dah naik sebab lepas ni kita masukkan ekor lah dalam ni. Gula garam cukup rasa lah ya.
Okey, untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya ekor ni dah awal lagi dah direbus. Jadi tak adalah ambil masa lama sangat. Kalau betul-betul kita kena tunggu 1 jam pasal kita rancangan on air kan, online. So saya dah sedia rebus. Tinggal ini dah naik bau, dia punya gravy dah jadi, tinggal kita masukkan, tunggu dia masak. Okey, boleh masak. Ada soalan tak? Mazana ada soalan? Saya miss part minyak daging tadi tu. Macam mana Kak Farah buat? Minyak, okey, ini ekor ni awal-awal lagi rebus dia akan keluarkan minyak dia sendiri. Oh okey, ambil yang atas saja. Ya betul. Ada minyak sendiri. Jadi sayang kalau kita guna minyak lagi, dia akan bertambah double minyak. So dia jadi resepi yang tak sihat lah. Sebab penuh dengan minyak. Lemak daripada ekor tu kan. Lemak daripada ekor tu, dia boleh jadi minyak lah. Sampai kita nak bubur minyak lagi. Lemak ekor. Ada orang suka pakai puri tomato yang banyak. Tapi kalau nak pakai asam keping boleh juga. Oleh kerana masakan ni sedikit saja, so tak payahlah banyak sangat kan. Okey, kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok sini, gravy ni dah nak jadi dah. Cuma kita perlu masukkan ekor dan tutup. Okey? Yang penting kena rasa lah. Nak manis dia macam mana, nak masin dia macam mana. Ekor bersama air rebusan kan? Jadi ekor ni saya dah rebus dia. Yang masa rebus ekor tu, ada campur bahan lain tak Kak? Ke ekor dengan air je? Tak ada sebab saya punya pengalaman dia kan Abang Din, selama saya buka kedai memang kosong. Dia ada dia punya sendiri. Dia mengeluarkan kesedapan dia sendiri. Dia tak ada apa-apa kita campur. Garam pun tak payah Kak? Waktu rebus tu garam pun tak payah? Dia ada. Dia kalau kita ambil original lagi sedap. Okey. Itu pengalaman saya lah, tapi terpulang pada individu masing-masing lah. So sekarang ni ada ekor yang Kak Farah sudah masukkan di sini. Actually banyak tapi tidaklah saya kasi masuk semua kan, sayang. Wih, sedap tu. Nampak tak? Cik Wala telia tu. So untuk ini, oleh kerana ini sudah direbus, kita tak adalah perlu sampai 1 jam. 20 minit siap sudah dia. So saya tutup 20. Saya akan cancelkan 20 minit. Kita actually inilah betapa friendly-nya periuk ni, kita boleh cancel bila-bila. Lepas tu kita tekan, okey, sekarang ni kan benda ni sudah masak kan, tinggal kita kurangkan masa dia lah. Timer, set timer dia. Okay, timer kurangkan ke cancel dulu lah. Timer. Gambar kat menu dia tu. Okay, timer dia, tekan timer dia. I think 10 minit dan 15 minit lah. Nanti kita boleh tutup lah. Actually, lembut sudah ni ekor. Sudah kena masak awal. So, dia sudah tinggal kita kasih mesra dia lagi lah. So, saya tutup dulu dalam 15 minit. Nanti boleh buka lah, boleh makan terus. Tapi mau rasa dulu lah, ikut selera kita. Mau manis, mau masin. Okey, ada apa-apa soalan daripada tuan-tuan dan puan-puan? Malulah masak-masak depan abang dan kakak saya di sana ni, dari Semenanjung. Orang boleh dengar tak suara Kak Syikin? Dengar Kak Syikin. Dia nak bersabar. InsyaAllah dah tak ada COVID-19 nanti boleh pergi. Tengok Farah masak telio lah Kak. Sebab apa Kak? Saya kan memang hantu Oxtel dengan Izzat. Kak Syikin dekat Pengerang ni sorang-sorang. Memang dah balik sini hari tu. So, nanti nak balik Pasir Gudang nanti lah nak masak. Tu kena repeat 10 tu Kak Syikin. Kena repeat 10. Abang saya kena belikan Kak Syikin repeat 10 ni. Ya Kak ada periuk kuku memang ada kat rumah. Yang model lama. Okey, boleh masak M10 boleh apa? Multi cook juga. Dia punya mod. Ada, jangan takut. Kak Syikin semua barang kuku ada.
Farah, berapa? Dah lama tak Ada. beli ekor-ekor ni semua. Berapa sekilo, Farah? Ni ejen dia, ni ejen dia. Oh, Tak Wan, saya Wan. lah je. ekor. Cik Wan, Cik Din depan Ekor mata je, sekilo tanya berapa? Cik Din dia. Cik Wan, Apa dia? Ya. apa ni Cikgu Zai ni, dia kawan kepada Emilia. Amy, NCM Amy. Oh, ya ke? Kenal lah ni Tapi dia ejen ni yang servis baik dia. Terbaik Haji. Haji Din. Sailang tu. Oh, saya. Okey Farah, continue. Ada apa-apa Okey, nak tanya? Boleh tanya. Nak tanya kalau yang ekor tu kita tukar daging ke sedap tak? Ataupun dia memang lebih sedap resepi tu dengan ekor? Actually kalau Memang ekor kan. saya pernah masa raya ni ekor habis tau. Jadi saya masak je daging yang ada untuk hidangkan pada tetamu. Oxtail asam pedas tu lah. Tapi bukan namanya oxtail lah. Jadi bila rasa memang lain tau. Rupanya ekor kerbau ni Allah ciptakan dia punya nikmat tu berbeza dengan badan-badan yang lain. Betul. Barulah saya Boleh punya tanduk. Kalau tadi akak tanya berapa sekilo ekor tu? kalau sekilo di Sabah ni RM32. 32. Mungkin dekat Semenanjung Buah Cik kot Mungkin lebih Tak kurang ada. juga kot. Rasanya di Semenanjung murah lagi kot. Farah yang dah siap tak ada ke yang nak tunjuk? Tak. Lepas ni saya suruh dorang, saya tengah suruh dorang ni hias. Okey. Kejap lagi saya nak tunjukkan dah siap. Tolong hiaskan dulu lah. Apa ni, kasih cantik dulu. Kak Farah tutup tu berapa minit tu? 15 minit. Actually tadi kan ekor tu sudah awal kami masak. Sebenarnya kalau ekor tu baru beli 1 jam. Pasal untuk rancangan ini saya sudah awal-awal rebus. Tapi bagus juga rebus pasal kita mau ambil minyak tu, minyak dan kuah dia tadi. Rupanya minyak dan kuah ni dia penyedap kepada resepi tadi. Okey. Bila dia terhasil dia sedap. Yang soalan tadi kan soalan yang perlu campur apa-apa ke di ekor tu. Actually dulu saya pun mau tegur staff. Saya cakap, kenapa kamu kasih biar dia kosong macam tu? Jadi rupanya bila campur kan dia jadi lain kan. Dia spoiling the taste of the oxtail. Tapi itulah macam Kak Farah cakap terpulang lah kalau nak bubur something ke apa kan. Perisa ke, it's up to individu masing-masing lah. Harga jual berapa satu untuk seorang makan? Dulu kami jual RM15.90 je satu mangkuk. Tapi bila harga ekor naik, kami dah naikkan kepada RM20. Masih murah lah. RM20 je satu Sekilo set. dapat berapa mangkuk Kak? 4 mangkuk. Actually boleh buat duit lah. Berbaloi. Memang buat duit. Kita spend 32 campur lah bahan-bahan dia tadi kan. Mungkin RM60 kita boleh dapat balik 100 lebih lah. 200 boleh dapat lah. Tapi kalau hotel lagi buat duit kan. Rasa sama. Tapi dia punya harga RM68. Oh. Sekarang ni Kak Farah buat delivery service juga. Siapa teringin sangat oxtail tu, kami hantar. Tapi untuk yang di Semenanjung tak boleh lah. Sampai-sampai dia berlumut dah. Baru nak order. Banding. Ingat hantar order pagi, tengah hari petang ke dah dapat dah. Banding apa Kak Zura ada tu. So Cik Wan ada share tu bahan-bahan dia dalam chat box. Kalau siapa yang belum dapat lagi resipi dia ada dekat chat box. Ni nak tunjukkan dah siap dah. Wow. Hidang dah ready untuk makan. Sedapnya. Subhanallah. Yodi. Sekejap je guna multi cooker. Itulah best kalau ada piten kan. Farah. Ni my cousin, yes. Okey, akak buat asam pedas tadi tu memang tak masuk air Memang air tu that comes from air. Air rebusan tadi lah, air rebusan ekor tadi. Guna itu je. Okey, okey, air rebusan tu akak ambil minyak. Then bila akak dah tumis, sometimes people suka letak air sikit kan. Tapi dia because you're using the P10, so dia punya uap air tu yang jadikan dia kuah, isn't it? Betul. Actually kan dia punya, kalau masak dalam P10 ni,
dia punya gravy ada dalam tu tau sedia. Dia memang ada dalam tu sedia. Tapi kita boleh monitor lah. Kalau tengok macam perlu tambah air, tambah. Macam Kak Farah tadi, sebab air rebusan tu dah ada, Kak Farah masukkan dalam ekor tadi. Dia ada minyak dengan air tau. Masa Minyak yang tu- last tadi tu kan? Masa yang last tadi tu? Yang last tadi tu ada Kak Farah tuang air. Ada Okey, air okey. rebusan. Bukan Okey. daripada, bukan Kak Farah tambah baru, yang bekas Kakak rebus ekor tadi. Okey, Ha, okey. sebelum tu kan sudah rebus. Okey. Thank you. Okey, ada apa-apa soalan kawan-kawan semua? Jadi kesimpulan dia, bolehlah kita promo dengan customer P10 sebab P10 ni memang power gila-gila. Tak payah nak pergi dine in sampai ke Hotel Hyatt. Safe. Stay at home, boleh masak dekat rumah as long as you have your own P10 at home. The P10 ni kalau rasa-rasa sudah habis, masak oxtail, ketepikan, boleh buat kek pula. Boleh buat roti. Saya ingat ramai yang sudah buat cheesecake kan? Cheesecake pun boleh dibuat. Macam-macam lah kelebihan dia. So saya pulangkan semula kepada Tuan Haji Nordin. Terima kasih. Terima kasih Kak Farah. Share. Terima kasih Kak. Okey, terima kasih Farah. Apa ni diharapkan bolehlah boleh masak sendirilah. Orang cakap apa, kalau nak pergi ke Sabah nak makan pun dia dah lebih daripada harga hotel. Tapi kalau kata nak order kat hotel sini pun tak ada kan. Jadi kira orang cakap apa, masaklah sendiri. Tapi yang paling penting sekali kena ada multi cooker. Alright, sebab apa, dalam kebanyakan multi cooker kuku ni dia ada mode multi cook kan. Jadi kira apa, as long ada multi cook kan, dah boleh masak resipi ni. So dia punya spek-spek dia pun ataupun benefit yang kita boleh sampaikan kepada customer. Maksudnya kalau kata daripada tadi ni, kalau kita recap balik, Farah cakap kata maksudnya nampak tak, dia kira lebih sihat. Okay, lebih sihat, jadi kita tak payah nak letak minyak lagi kan. Jadi kalau contohnya sebab apa, dia punya periuk tu pun tak melekat lah. Okay, so kita ambil gambar dulu. Yang mana yang boleh buka kamera, boleh buka kamera. Okay, kita ada 2 page. Alright, okay, ready? Page 1. Ada lagi yang nak buka kamera? Zain dengan Syikin nanti tunggu kejap Jangan live dulu. Okey. Okay. Okay, ready? 1, 2, 3. Okay, page 2. 1, 2, 3. Alright. So kalau tak ada apa-apa lagi nak tanya, kira orang cakap sesi kita sampai di sini. Dan insyaAllah kita akan share macam NCO orang cakap lah. Kita akan share lebih banyak lagi. Mungkin dengan cara kita tunjuk resipi-resipi yang maksudnya yang catchy lah. Okay. Yang orang rasa nak belajar, insyaAllah orang akan join. Alright. So terima kasih kepada semua. Dan Banding doakan supaya sale, kira orang cakap pulun betul-betul. Sebab apa? Kita insyaAllah dah kira pemasangan pun dah back to normal. Yang mana yang sebab apa, pemasangan sekarang ni dah penuh, banyak yang penuh. Jadi kena harap bersabarlah, ikut flow lah. Okey. Jadi kira orang cakap dah usaha. Kalau kata sekarang ni yang boleh kita buat, kita banyak-banyak doa lah supaya dipermudahkan lagi. Alright, itu saja daripada Banding. Kalau ada salah silap, kami minta maaf sebanyak-banyaknya. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Salam. Bye.